Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita sifat-sifat cahaya yang terakhir, iaitu sifat cahaya boleh dibiaskan, iaitu pembiasan cahaya. Minggu yang sebelum hari raya lu awak dah belajar cahaya ada dua sifat yang sebelum ni, iaitu yang pertama adalah cahaya boleh bergerak lurus, iaitu bila cahaya bertemu dengan benda yang bersifat legap, dia akan membentuk bayang-bayang. Itu yang pertama, sifat pertama. Sifat yang kedua adalah cahaya boleh dipantulkan. Dia bergerak lurus, tapi bila dia bertemu dengan benda yang bersifat licin, bersih dan bersinar rata, permukaan rata, dia akan terpantul. Okey, jadi hari ini kita nak belajar sifat cahaya yang ketiga, yang terakhir, iaitu cahaya boleh dibiaskan. Okey, cuba abang tengok slide ni dulu. Okey, cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey, cuba kamu tengok tu. Kedudukan sudu yang sebenar yang sebelah bawah tu, yang mencecah dasar gelas tu. Tetapi akibat berlakunya pembiasan cahaya, apabila kita lihat sudu di dalam gelas air dari arah tepi, kita akan nampak sudu tu seolah-olah bengkok ataupun dia seakan-akan patah. Benda ni cikgu yakin kamu biasa terlihat. Kenapa benda ni berlaku? Kerana cahaya tersebut dibiaskan. Cahaya apa? Cahaya yang bergerak daripada udara ataupun udara, dia masuk ke dalam air. Apabila cahaya tu masuk ke dalam air, cahaya itu dia akan terbias, itu dia akan terbengkok, iaitu mengakibatkan bila kamu lihat sudu di dalam gelas air, sudu tu seakan-akan bengkok. Sebab apa dia bengkok? Sebab cahaya itu bengkok di dalam air. Okey, apabila cahaya tengok yang bawah, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, pergerakan cahaya akan berubah. Itu je cakap dia, cahaya bengkok, pergerakan dia berubah. Sebab mula-mula cahaya itu bergerak lurus saja. Dia mula-mula bergerak lurus. Apabila dia masuk ke dalam medium yang berbeza, iaitu air, dia akan berubah laluan dia berubah. Itu yang menyebabkan sudu itu kelihatan bengkok. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Okey, medium tadi tu apa cikgu? Okey, ini adalah medium. Medium kita ada tiga jenis medium cahaya. Yang pertama adalah udara yang ada di sekeliling kita. Cahaya matahari bergerak, kamu boleh tengok kita suluh lampu daripada torchlight ke dinding, itu cahaya bergerak lurus daripada udara. Yang kedua adalah air. Air adalah dalam gelas air tadi itulah yang mengakibatkan air tadi tu bengkok. Yang seterusnya adalah pepejal. Contoh pepejal, medium pepejal adalah gelas plastik, gelas yang kosong lah, cermin tu. Okey, apabila cahaya dia bergerak daripada udara kepada air ataupun udara kepada pepejal, laluan cahaya tadi tu akan berubah. Maksud berubah adalah cahaya tu bergerak lurus, kalau dia masuk dalam medium air, dia akan membengkok. Kalau cahaya tu daripada udara masuk ke dalam medium pepejal, dia akan bengkok. Senang cakap, kalau cahaya tu melalui objek yang berbeza daripada udara, akan berlakulah pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya berlaku, tengok ni, apabila cahaya bergerak merentas medium-medium yang berbeza. Macam yang cikgu cakap, kalau cahaya tu, contohnya kan, okey, sini, yang sebelah kiri ni, kotak sebelah kiri ni udara, kotak sebelah kanan ni adalah air contohnya. Mula-mula cahaya tu bergerak lurus, apabila dia masuk ke dalam medium air, dia akan bengkok. Itulah contoh dia. Ataupun kalau ini, yang sebelah kiri ni udara, sebelah kanan ni adalah contohnya gelas, cermin. Apabila cahaya itu bergerak lurus, tiba-tiba dia nak menembusi cermin, dia akan membengkok. Sebab apa? Sebab dia bergerak merentas medium yang berbeza. Itu adalah sifat cahaya. Okey, fenomena pembiasan cahaya. Di mana kamu boleh tengok contoh-contoh berlakunya fenomena pembiasan cahaya. Yang pertama adalah contoh kamu letakkan gelas yang
gelas air yang jernih, kamu isikan dengan air. Kemudian kamu letak batang pensel. Kamu tengok daripada tepi macam ni, kamu nampak batang pensel tu dekat luar, dekat udara, mula-mula tegak. Dia bila dia masuk ke dalam air, dia seolah-olah membengkok. Dia membengkok sedikit. Kenapa ni berlaku? Sebabnya berlakunya pembiasan cahaya tadi tu. Sebab bila udara mula-mula nak maafkan cikgu, cahaya mula-mula tegak saja. Tiba-tiba dia nak masuk ke dalam gelas, sebab medium yang berbeza kan, dia akan membengkok. Okey. Seterusnya, air kolam kelihatan cetek. Okey, ini fenomena yang biasa berlaku dekat kolam mandi, iaitu bila kamu pergi tidur di hotel ke, kamu nak mandi kat kolam, kamu tengok, cikgu macam cetek je air ni. Bila kamu terjun masuk, apa yang berlaku, rupa-rupanya kolam tu jauh lebih dalam dasar dia tu berbanding yang kamu tengok. Kenapa ni berlaku ni? Sebab berlakunya pembiasan cahaya. Contoh dia, ini contoh kolam tadi tu. Kamu tengok mula-mula memang sebenarnya dalam, tapi disebabkan ada air, dia mengakibatkan berlakunya pembiasan cahaya yang mengakibatkan kamu nampak kolam itu dasar dia tu tak dalam. Kejap lagi cikgu akan terangkan. Yang seterusnya, image menjadi besar. Ini contoh medium pepejal, iaitu cermin yang cembung. Dia bersifat cembung. Cembung tu macam ni. Gini bentuk dia. Macam kanta. Ini digunakan kanta pembesar untuk baca bacaan dekat pembaris. Sebab cahaya tu nak bergerak daripada udara masuk ke dalam pepejal kanta ni, dia berlaku pembiasan cahaya mengakibatkan image yang kamu tengok tu dia jadi lagi besar. Ini contoh-contoh fenomena yang berlaku akibat dari pembiasan cahaya. Itu yang pertama, batang sudu kelihatan bengkok di dalam air kolam kelihatan cetek, dan image menjadi besar. Ini adalah contoh-contoh fenomena pembiasan cahaya. Okey, seterusnya, pembiasan cahaya, pembentukan pelangi. Okey, pelangi biasanya berlaku selepas hari hujan. Bukan tengah-tengah hujan yang lebat tu. Dia selepas hujan. Hujan dah rintik-rintik, dah nak berhenti, dan matahari pun dah nak keluar. Okey, apa yang berlaku? Okey, kita ada titisan-titisan air kan? Ada water droplets. Okey, apa yang berlaku? Cahaya dia akan masuk ke dalam daripada udara, masuk ke dalam titisan air yang kecil-kecil tadi tu. Apabila cahaya masuk bukan udara ya, maafkan cikgu. Apabila cahaya masuk ke dalam titisan air yang kecil-kecil itu, apa yang berlaku? Cahaya akan terbias. Dia akan terbias. Dan apabila dia terbias daripada titisan air yang kecil-kecil ni, dia akan menghasilkan pelangi. Apabila lagi saya terangkan lagi. Okey, seterusnya ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Ini dalam kolam. Sama macam fenomena yang di kolam mandi yang nampak cantik tadi. Okey, dalam air sebenarnya ini posisi asal ikan tu, dekat bawah, dekat dasar. Tapi akibat berlakunya pembiasan cahaya, ikan itu kelihatan seperti berada di atas di sini. Sebab apa yang berlaku, cahaya yang terbias tu mengakibatkan kita nampak ikan tu seolah-olah dia berada dekat atas. So itu kalau kamu pergi mancing, kalau kamu nampak dalam kolam tu ada ikan dekat atas, sebenarnya bukan. Itu bukan kedudukan ikan tu yang sebenar. Ikan tu ada dekat bawah lagi. Akibat pembiasan cahaya, kamu nampak seolah-olah ikan tu ada dekat hampir dengan permukaan air. Sama juga dengan kolam mandi tadi tu, kamu nampak macam dasar dia tu dekat aja kan. Jadi kamu kata, oh tak dalam lah. Tak, sebenarnya dasar dia lebih ke bawah, dasar kolam tu. Okey, ni pembentukan pelangi yang cikgu cakap tadi. Okey. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan akan membentuk pelangi. Ini berlaku selepas hari hujan. Hujan tu dah renyai sikit-sikit je. Air hujan pun halus-halus saja. Apa yang berlaku ya, apabila cahaya matahari tu masuk dalam air hujan, dia terbias, dan apabila dia terbias, dia menghasilkan warna-warna pelangi. Sama juga yang berlaku apabila cahaya masuk ke dalam prisma kaca. Prisma kaca ni bentuk segitiga. Dia umpama segitiga piramid, dia diperbuat daripada kaca. Kalau suruh cahaya masuk tu, akan keluar pelangi. Untuk menghafal warna pelangi, formula dia ingat, yang pertama, mat, jenin, ke, hutan, bawa, ikan, udang. Ada 7 warna pelangi. Ingat ya.
Mat Jenin ke hutan bawa ikan udang. 8 ke 7? Cikgu salah kira. Mat tu merah, Jenin, jingga, ke kuning, hutan, hijau. Mat Jenin ke hutan bawa biru, ikan, indigo, udang, ungu. Okey, ada 7 lah kan? Betul kan? 7. Sekali lagi. Mat Jenin ke hutan bawa ikan udang. Mat Jenin ke hutan bawa ikan udang. Mat warna merah, Jenin warna jingga, ke warna kuning, hutan warna hijau, bawa warna biru, ikan warna indigo, udang warna ungu. Indigo tu apa? Indigo tu warna ungu tapi warna yang bukan, dia biru ke ungu-unguan. Dia macam mencari lah. Mencari sendiri. Okey, seterusnya kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. Okey, untuk ni adalah contoh-contoh kepentingan ataupun fungsi. Ada 3 sifat cahaya. Sifat cahaya yang bergerak secara lurus, cahaya yang bergerak boleh dipantulkan, cahaya yang boleh dibiaskan. Untuk sifat cahaya yang bergerak lurus, dengan adanya sifat cahaya ini, kamu boleh gunakan torchlight, lampu suluh untuk cari objek dalam keadaan gelap. Kamu bayangkan kalau kamu on torchlight kamu, tiba-tiba instead of dia bergerak tegak, dia tiba kusul dia naik ke atas. Macam mana kamu nak guna torchlight tu? Itulah kepentingannya cahaya bergerak lurus. Okey, seterusnya image pada cermin melalui prinsip pantulan cahaya. Dengan adanya pantulan cahaya, kamu boleh tengok macam mana rupa kamu pada cermin. Cahaya yang bergerak bila dia terkena permukaannya rata. Ingat, perkataan tu penting. Rata. Rata, bersih. Dia akan dipantulkan semula. Kalau permukaan tu tak rata, dia tak bersih, pantulan tu tak dapat berlaku. Seterusnya membesarkan image melalui prinsip pembiasan cahaya. Macam cikgu cakap tadi, menggunakan kanta pembesar. Kanta tu adalah pepejal yang diperbuat daripada kaca. Akibat dia berbentuk cembung, bila cahaya nak lalui kanta tu, dia akan berubah laluannya, mengakibatkan image yang kamu tengok jadi besar. Okey, itu saja. Kalau ada yang tak faham, boleh play semula, rewind balik video ni. Tak faham lagi, baca balik buku teks. Tak faham lagi, PM cikgu. Okey.